Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan perkara yang berkaitan dengan pengurusan korban, maknanya pre-korban, ya, sebelum korban. Ya. Untuk kali ini orang yang nak masuk korban, ya, dia mesti tahu hak-hak dia. Dia mesti tahu hak-hak dia untuk nak masuk korban. Ya. Sebab tu sebelum nak masuk korban, sebelum mewakilkan kepada orang-orang lain, dia juga mesti tahu, ya, yang pertama, hendaklah mengetahui kadar harga bagi satu bahagian korban yang ditawarkan oleh persatuan, agensi atau syarikat atau masjid ke surau ke. Ya. Maknanya kita yang nak masuk korban ni mesti tahu berapa harga dia. Ya. Harga lembu tu berapa satu bahagian, termasuk pengurusan ataupun tidak. Yang tu kita kena tahu. Dan juga orang yang nak masuk korban, dia berhak tanya kepada orang yang nak menguruskan korban. Ya. Yang kedua ni, hendaklah mengetahui kadar upah yang diambil oleh persatuan, agensi atau syarikat. Ya. Jadi ini pun juga harus juga kita tahu. Ya. Tidak salah kepada pihak masjid, pihak surau, pihak persatuan, agensi yang menguruskan korban, dia perlu ambil upah untuk pengurusan. Upah untuk pengurusan dia berhak untuk mengambilnya, juga mesti dinyatakan ketika tawaran itu. Juga ketika akad sebagaimana yang telah kita bincangkan, mesti dinyatakan dengan jelas. Ya. Baik. Kemudian hendaklah mengagihkan daging korban mengikut hukum syarak. Ya. Jadi orang yang nak masuk, kita ni yang nak masuk korban, perlu tanya kepada orang yang menguruskan, sama ada pihak surau ke masjid, agensi, perlu tahu bagaimana kaedah pengagihan daging korban kita tu bagaimana. Ya, dan sebagaimana yang kita tahu kan, 1/3 daging korban untuk kita berikan kepada orang miskin, 1/3 kepada ahli Korea, sahabat-sahabat, 1/3 kepada kita ni. Jadi bagaimana pengagihan 1/3 untuk fakir miskin, bagaimana 1/3 kepada sahabat-sahabat kita, juga bagaimana, yang tu perlu tanya kepada orang yang menguruskan korban kita tu. Ya. Baik. Yang keempat, hendaklah mengetahui orang yang akan menjadi wakil untuk menyembelih haiwan korban. Dia berhak tahu. Kita hendaklah tanya kepada orang yang menguruskan korban tu, siapa yang jadi tukang sembelihnya. Penyembelih ni siapa? Ialah afdalnya hendaklah kita sembelih sendiri dengan haiwan yang kita masuk korban itu, dengan sembelih sendiri. Tapi kalau kita masuk satu bahagian untuk seekor lembu, 7 orang, siapa yang nak jadi tukang sembelihnya? Maka sudah semestinya ada orang yang mewakilkan kita, atau juga kita sendiri yang sembelih. Jadi dalam hal ini, kalau kita tak mampu untuk sembelih, maka kita harus tanyakan kepada orang yang menguruskan korban, siapa yang menyembelih haiwan kita. Sebab kita nakkan orang yang menjadi tukang sembelih ni orang yang tidak fasik, orang yang beramal ibadah, sebab tangannya, bacaannya itu, dialah yang menyembelih haiwan korban ini bagi pihak kita. Seharusnya kita kena tanya kepada orang yang menguruskan korban. Dan juga orang yang menguruskan korban juga, dia perlu tahu siapa yang telah dilantik menjadi tukang sembelih. Ya, so dalam hal ini ada 4 perkara yang mesti diketahui sebelum mewakilkan urusan korban. Ada 4 perkara tadi. Yang pertama, hendaklah kita ketahui kadar harga bagi satu bahagian atau seekor kambing sebagainya. Yang kedua, kadar upah kalau ada. Upah pengurusan ke apa juga tidak ada bayaran-bayaran yang terselindung, termasuk jugalah tidak boleh lepas angkat dah katakan dah angkat dengan 700, lepas angkat orang yang menguruskan korban juga tak cukup, nak tambah, tak boleh dah. Angkat itulah sebagai penentunya. Yang ketiga, hendaklah kita mengetahui kaedah pengagihan daging korban itu mengikut hukum syarak. Kena pastikan. Sebab ada kes yang kalau sembelih tapi daging korban itu ada yang buat sup pula, ada yang buat kari pula, dia tak agihkan kepada orang-orang miskin, agihkan kepada jajaran yang kaya saja, maka matlamat korban itu tak
tak tercapai. Oleh kerana itu kita hendaklah juga tahu bagaimana kaedah pengagihannya itu, ya. Yang keempat, hendaklah mengetahui orang yang menjadi wakil untuk menyembelih haiwan kita tu, ya. Siapa tukang sembelihnya. Kita tak nak orang yang fasik sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita nakkan orang yang alim, orang yang abid, yang menutup auratnya, yang siqah sebagainya. Kita nakkan orang-orang inilah sebagai penyembelih, ya. Tak semestinya imam, tak semestinya bilal, tak semestinya ustaz. Dalam hukum bab sembelih ni, sesiapa pun boleh menjadi tukang sembelih asalkan dianya Islam, syahadah, ya, Islam ni tu, ya. So dalam hal ini kita nakkan orang-orang yang berilmu lah yang menyembelih dengan bacaan-bacaannya, dengan niatnya, dengan akhlaknya itu menjadi afdal untuk kita melantik orang-orang yang tidak fasik sebagai tukang sembelih. Jadi kena pastikan hak-hak kita sebelum kita masuk mewakilkan untuk menguruskan haiwan sembelihan korban kita. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.